Baik, seterusnya pelajar kita lihat kepada kesan daripada apa yang cikgu telah jelaskan tadi, ya, penentangan yang berlaku di Sarawak hasil daripada penduduk tempatan yang tidak puas hati kerana cukai yang tinggi yang dikenakan kepada mereka. Selain daripada itu, orang Bidayuh berasa tidak puas hati kerana mereka tidak dibayar gaji, dan apa dia panggil, ada juga pembesar tempatan yang kemudian berasa tergugat dan kemudian berasa hak mereka untuk memungut cukai telah dinafikan. Maka akhirnya berlakulah apa yang dipanggil sebagai kebangkitan penduduk tempatan untuk menentang pemerintahan Kesultanan Brunei di Sarawak, ya. Dan kalau kita lihat kepada garis masa, pelajar, ya, kalau kita lihat kepada garis masa, okey, kita lihat kepada garis masa, keadaan ini berlaku pada tahun 1836, ya. Kita lihat dekat sini, cikgu tandakan 1836 sebagai berlakunya penentangan. Okey, kebangkitan ataupun pemberontakan oleh penduduk tempatan. Okey, bila cikgu sebut tentang kebangkitan daripada penduduk tempatan ini, sudah tentulah ia adalah hasil daripada 3 faktor yang dah cikgu jelaskan tadi, ya. Okey, selain daripada itu, kemudian pada 1840, ya, Sultan telah menghantar seorang wakil daripada Kesultanan Brunei, iaitu Pangeran Muda Hashim, telah dihantar untuk menamatkan pemberontakan. Okey. Baik, jadi kalau kita lihat dari segi tujuan dan tugas Pangeran Muda Hashim ini adalah sama seperti apabila Selangor menghantar Tengku Kudin untuk menamatkan pemberontakan ataupun Perang Kelang, sama, ya. Jadi walau bagaimanapun, apa yang berlaku ialah Pangeran Muda Hashim kemudian telah meminta bantuan daripada James Brooke, ya. James Brooke ni, pelajar, adalah seorang lelaki yang cikgu kira sangat istimewa, ya. Sebab beliau bukan sahaja seorang pelayar berbangsa Britain, tetapi beliau juga mempunyai sebuah kapal yang dikatakan lengkap dengan lengkap dengan peralatan perang yang dikenali sebagai royalist, ya. Jadi James Brooke ini, kita boleh bayangkan beliau adalah seorang pelayar mempunyai sebuah kapal yang lengkap dengan alat-alat untuk berperang, ya, dan kapal itu dikenali sebagai royalist. Jadi Pangeran Muda Hashim kemudian telah menggunakan peluang tersebut untuk mendapatkan bantuan daripada James Brooke, memandangkan James Brooke mempunyai sebuah kapal ataupun sebuah kapal yang lengkap dengan peralatan perang. Okey. Baik, jadi kalau kita lihat apa yang berlaku ialah James Brooke telah berusaha untuk menamatkan pemberontakan tersebut, ya, dan berjaya, sudah tentu berjaya kerana penduduk tempatan menggunakan peralatan yang tradisional, sementara James Brooke mempunyai royalist dan lengkap dengan peralatan perang, ya. Okey, dan kemudian apa yang berlaku ialah Pangeran Muda Hashim kemudian telah berusaha untuk melengahkan pelantikan James Brooke sebagai gubernur, ya, kerana apa yang dilakukan oleh Pangeran Muda Hashim sebagai offer, sebagai tawaran kepada James Brooke ialah Pangeran Muda Hashim telah menawarkan kepada James Brooke untuk menjadi gubernur di Sarawak, ya. Jadi apabila pemberontakan berjaya ditamatkan, kemudian James Brooke menuntut jawatan tersebut supaya beliau dilantik sebagai gubernur, dan Pangeran Muda Hashim menyedari bahawa beliau sebenarnya tidak mempunyai autoriti langsung, ya, tidak mempunyai hak langsung untuk melantik James Brooke. Maka Brooke telah marah dan kemudian telah
memberi amaran akan membedil kucing. Ya, bedil bermaksud tembak dengan meriam. Ya, okey. Jadi seterusnya disebabkan keadaan tersebut, akhirnya pada 1841, ya, Pangeran Muda Hashim telah melantik James Brooke sebagai gubernur melalui satu perjanjian. Okey, James Brooke sebagai gubernur di Sarawak pada 1841 melalui satu perjanjian. Okey, seperti yang cikgu dah jelaskan tadi bahawa semua orang tahu bahawa apa dia panggil Brooke sebenarnya Pangeran Muda Hashim sebenarnya tidak mempunyai hak untuk melantik gubernur, ya. Hak itu hanya diberikan kepada sultan sahaja. Jadi kemudian pada 1842, ya, 1842 menyedari bahawa kedudukannya yang tidak begitu mantap, maka pada 1842 James Brooke telah menghadap Sultan Omar Ali Saifuddin, ya, dan kemudian meminta supaya Sultan mengiktiraf perjanjian antara James Brooke dan Pangeran Muda Hashim ataupun Raja Muda Hashim. Ya, dan kemudian apa yang berlaku ialah pada ketika itu James menyatakan bahawa sekiranya Sultan enggan mengiktiraf, ya, kedudukannya sebagai gubernur di Sarawak pada ketika itu, maka dengan bantuan tentera British dari Singapura, Pangeran James Brooke akan melancarkan serangan ke atas Brunei, ya. Jadi disebabkan keadaan tersebut, akhirnya Sultan telah mengiktiraf perjanjian tersebut. Mengiktiraf bermaksud diterimalah, ya. Okey, dan kemudian pada 1846, ya, pada 1846 berlaku lagi satu peristiwa apabila Sultan menandatangani satu perjanjian. Sultan mengiktiraf James Brooke sebagai Raja Sarawak. Okey, jadi ini adalah keadaan yang berlaku pada 1836 hingga 1846 selama 10 tahun, ya. 1836 berlaku kebangkitan penduduk tempatan yang melibatkan dua etnik dan satu pembesar, iaitu Datuk Patinggi Ali, orang Melayu dan orang Bidayuh. Mereka menentang pentadbiran Sultan Brunei di Sarawak kerana berasa tidak puas hati. Orang Melayu tak puas hati kerana mereka terpaksa menjual barangan mereka dengan harga yang rendah tetapi cukainya sangat tinggi. Orang Bidayuh pula tidak puas hati kerana mereka tidak dibayar gaji, ataupun istilah lainnya adalah dikenakan sistem perhambaan, ya. Dan kemudian Datuk Patinggi Ali pula berasa tergugat kerana kedudukannya sebagai pembesar telah diambil alih oleh Raja Muda Hashim ataupun Pangeran Muda Hashim, ya. Pangeran Indra Mahkota, ya. Baik, dan kemudian pada 1840 Pangeran Muda Hashim telah dihantar ke Sarawak untuk menamatkan pemberontakan tersebut, ya. Dan kemudian disebabkan gagal untuk menamatkan pemberontakan tersebut, akhirnya Pangeran Muda Hashim telah meminta bantuan daripada James Brooke. James Brooke ini adalah seorang pelayar berbangsa Britain yang mempunyai sebuah kapal yang lengkap dengan alatan peperangan yang dikenali sebagai royalist. Jadi Pangeran Muda Hashim telah meminta bantuan daripada James Brooke untuk menamatkan pemberontakan di Sarawak, dan kemudian menjanjikan kepada James Brooke dengan jawatan sebagai Gubernur Kuching.
Ya. Baik, dan disebabkan James Brooke berasa memang seperti apa dipanggil pucuk dicita ulang mendatang, akhirnya James Brooke telah bersetuju untuk menamatkan pemberontakan, dan pada 1841 selepas pemberontakan berjaya ditamatkan, James Brooke telah dilantik sebagai Gubernur Sarawak. Okey. Baik, dan menyedari bahawa perjanjian yang ditandatangani oleh James Brooke dengan Pangeran Muda Hashim itu dikira sebagai tidak mantap, maka pada 1842 James kemudian telah berjumpa dengan Sultan Brunei dan minta agar perjanjian itu diiktiraf, ya. Dan Sultan disebabkan berasa bimbang sekiranya Brunei pula diserang, akhirnya Sultan juga telah mengiktiraf perjanjian tersebut. Dan kemudian pada 1846 Sultan juga telah mengiktiraf James Brooke sebagai Raja Sarawak yang bebas dan merdeka. Baik, jadi ini adalah kesan daripada kesan daripada pemberontakan penduduk tempatan, okey. Kemudian usaha Pangeran Muda Hashim untuk menamatkan pemberontakan, dan James Brooke kemudian telah memulakan, ya, langkah untuk menguasai negeri Sarawak.